Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam siri kapsul Syama'il kita. Dan sementara kita tunggu dulu, insya-Allah seminit dua sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa kita dikurniakan rahmat, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Okey. Yang mengucapkan salam kepada saya di ruangan komen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Elvira, dan juga sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah boleh maklumkan juga di ruangan komen kalau ada sangkut dan sebagainya. Baik, kita mulakan. Hari ini kita masuk siri yang ke-39. Kita dah habis bab yang ke-8 berkenaan dengan pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk pada bab yang ke-9 insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala babu ma jaa'a fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada dua hadis yang sebenarnya juga ada kait rapat juga dengan bab yang sebelumnya lah, bab pakaian. Kita tengok saja hadis yang simple ini, tapi banyak yang boleh kita ambil manfaat untuk mengenali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawbani mumashaqqani min kattan fatamakhata fi ahadihima faqala Abu Hurairah bakh yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yara anna bi jununan wa ma bi jununin wa ma huwa illa al-ju'. Daripada al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala,
Muhammad bin Sirin, beliau adalah seorang tabi'in. Lahir di zaman Sayyidina Uthman. Ayahnya adalah hamba kepada seorang sahabat khadim Rasulullah, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas dapat hadiah menang perang, maka yang dibuka peperangan itu di barat, di Kufah, yang dibuka oleh Khalid. Jadi Sayyidina Anas telah merdekakan telah memerdekakan hadiah tersebut, telah memerdekakan hamba itulah. Sayyidina Anas merdekakan hamba itu. Hamba yang merdeka tadi itu, anaknya itu adalah Imam Muhammad ibn Sirin, dan ibu beliau adalah Safiyah, yang mana ibu kepada Sayyidina ataupun Al-Imam Muhammad bin Sirin ini adalah hamba perempuan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dimerdekakan. Jadi kedua-duanya juga orang yang hebat, duduk dengan orang yang hebat, dan anaknya juga adalah orang yang hebat. Tabi'in yang cukup masyhur di kalangan nama-nama para tabi'in. Dua orang tabi'in yang hebatlah di zaman itu, Muhammad bin Sirin dan Hasanul Basri. Dua nama tu kita kena tengok manaqibnya. Antara seorang sufi yang sangat-sangat hebatlah. Muhammad bin Sirin masyhur dengan tafsir mimpi. Tafsir ahlam. Beliau ada kitab tafsir ahlam. Ada satu kisah ketika mana beliau mendengar orang mencela kepada Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, yang masyhur sebagai gubernur yang banyak melakukan kezaliman pada masa itu. Ada orang mengumpat dia waktu dia sudah tidak ada, waktu Hajjaj sudah maknanya dah meninggal lah. Mengata-ngata tentang kezaliman yang dilakukannya waktu hidup dia. Maka Muhammad bin Sirin rahimahullah datang tegur orang ni. Dia kata, engkau dosa yang paling kecil yang kamu buat pada hari ini akan jadi dosa yang paling besar. Dan boleh jadi dia jadi dosa yang lebih besar lagi daripada dosa yang dilakukan oleh Hajjaj. Dia akan dibalas, kata Imam Ibn Sirin. Dia akan dibalas. Sedangkan begitu juga orang yang buat zalim kepada dia. Maksudnya kezaliman dia Allah Ta'ala akan balas. Begitu juga orang yang buat zalim pada dia. Kamu mengata dia, mengumpat dia, kamu mengeji dia dalam keadaan dia pun dah tak ada. Dia pun tak boleh nak defend diri dia daripada kejian. Maka Imam Ibn Sirin mengingatkan, masing-masing pun akan ada urusan masing-masing nanti di akhirat. Jadi jaga diri kamu sahaja. Jangan sibuk dengan hal orang lain. Itu diperingatkan kepada orang yang mengata, mengeji dan juga berkata-kata tentang dosa-dosa orang lain. Jadi jangan sibuklah. Kamu pun, kamu mengumpat dia, kamu akan tanggung dosa kamu juga. Dia pun akan tanggung dosa dia juga. Jadi dia ada, mungkin sahaja kalau Allah Ta'ala nak ampun, Allah boleh ampunkan. Tapi kamu belum tentu tahu macam mana diri kamu. Kan? Kalau dia sudah diampunkan tapi dosa kamu mengeji tidak diampunkan, itu lebih berat. Dan Imam Ibn Sirin ini adalah antara yang disebutkan orang yang tengok dia rasa nak berzikir kepada Allah. Bila dia masuk pasar, orang akan zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang tengok muka dia, orang ingat Allah. Jadi itu memang dicintai ataupun dikasihi oleh orang ramai. Dalam satu hadis Ibn Abbas ada riwayatkan, ya Rasulullah, Ibn Abbas tanya siapakah dia teman majlis yang paling baik. Maka Nabi SAW jawab, orang yang paling baik untuk kamu jadikan teman di majlis adalah yang kamu patut duduk dengan dia adalah orang yang dia mengingatkan kamu kepada Allah. Bila kamu tengok dia, kamu ingat Allah. Bila kamu dengar percakapan dia, kamu akan bertambah ilmu. Dan bila kamu akan ingat Allah bila kamu tengok amalan dia. Jadi orang-orang ni elok dibuat kawan, kan? Cari orang baik-baik, orang soleh, orang banyak amalan, berkawan dengan dia, kita akan ikut dia. Akan menyebabkan kita sesuatu perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah baik untuk kita turuti ataupun kita ikuti. Baik, itu sedikitlah berkenaan dengan
Muhammad ibn Sirin. Beliau berkata, kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Beliau memakai 2 helai baju yang bercelup warna. Za'faran macam sebelum ni lah. Baju yang dicelup dengan warna. Baju daripada jenis cotton, kain cotton. Jadi ni baju mahal ni. Sebab Sayyidina Abu Hurairah juga pada satu ketika, pada zaman Sayyidina Umar pernah menjadi gubernur. Orang besar jugalah. Beliau beliau hendak membuang hingus pada salah satu pakaian. Jadi ada macam kain ridak ke ataupun sapu tangan lah istilah kita. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bah sambil membuang hingus pada kain cotton itu. Bah ni amboi-amboi, istilah dia begitulah. Amboi-amboi. Dia tengok diri dia sendiri dan kata Sayyidina Abu Hurairah, aku terkenang ketika aku tersungkur pengsan di kawasan antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini kawasan mana ni? Raudhah lah. Kawasan Raudhah. Jadi dekat dalam Masjid Nabi. Pengsan sebab Abu Hurairah antara Ahlus Sufah, orang yang mendiami kepada kawasan keliling Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah nak buang hingus, nak nyeh hingus pada kain sapu tangan. Dia kata, Allah, Abu Hurairah sekarang ni boleh ada sapu tangan, ada kain khas untuk buang hingus. Kan teringat zaman aku hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah pengsan di antara mimbar Nabi dan juga rumah Aisyah. Kemudian datang seseorang meletakkan kakinya di atas tengkukku. Di sini dia pengsan. Dia kata dia pengsan sebenarnya menggelupur. Sebelum daripada pengsan itu pun dia menggelupur dulu. Jadi datang seseorang meletakkan kakinya di atas tengkukku. Datang dia pijak tengkuk. Dia menyangka aku gila, duduk mengelupur, berguling-guling macam tu. Sedangkan aku tidak gila, tetapi aku kelaparan. Oh, sekarang boleh pakai baju cantik, buang hingus pun ada kain sapu tangan. Zaman dulu masa hidup dengan Nabi, betapa susahnya hidup aku sampai kelaparan, tak ada makan, sampai berguling-guling. Orang sangka aku gila. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kaitan hadis ini dengan bab? Bab ni nak cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya adalah kalau sahabat pun hidup susah macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi. Begitulah sebenarnya keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sentiasa kelaparan. Kan dalam hadis yang lain kita pun tahu waktu perang Ahzab itu, perang Khandaq itu, waktu korek parit tu kan, ada sahabat yang mengadu lapar, letak 2 batu, ikatkan batu di perut supaya dapat tekan perut, angin tak masuk. Tunjuk pada Rasulullah, ya Rasulullah lapar. Nabi pun angkat perut, tunjuk angkat pakaian, tunjukkan perut baginda Rasul. Nabi ikat 2 biji batu. Jadi yang datang mengeluh tadi pun kata, oh rupanya kita pun sama-sama lah lapar. Kan rupanya kita sama-sama lapar. Banyak kisah yang diriwayatkan dalam Syama'il ini juga berkenaan dengan tu. Dan ada seorang sahabat dia panggil kan, Sayyidina Jabir, dia panggil Rasulullah, panggil Sayyidina Anas suruh jemput Rasulullah datang disembelih seekor kambing. Dalam riwayat, seekor kambing yang disembelih oleh Jabir itu dimakan oleh 1,300 orang. Kan berkat lah, berkat diludah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bagi tahunya apa kait dengan bab ini, kehidupan Nabi adalah sangat-sangat sederhana. Bukan sentiasa ada makanan, nikmat yang banyak macam kita. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang kita ada. Berlalunya masa, kadang-kadang makin stabil kehidupan kita. Maka syukur Allah Ta'ala pernah letakkan kita di tempat yang susah. Dan bila kita dah senang, kita pula ingatkan orang-orang yang susah. Begitu Sayyidina Abu Hurairah waktu sudah jadi senang, dia pun masih bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yang terakhir hari ini, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar
qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa lahmin illa ala dhafaf. Qala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf faqala an yatanawal ma'an nas. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daging kecuali ketika dhafaf. Jadi lauk yang mewah-mewah ni Nabi makan tak? Nabi makan. Tapi waktu bila? Nabi waktu lain Nabi tak pernah kenyang. Maknanya makannya sikit saja. Ataupun makanan yang ada tu pun sikit. Kecuali ketika dhafaf. Dhafaf Nabi kenyang makan. Makan roti, makan daging, Nabi kenyang. Berkata Malik bin Dinar, aku bertanya kepada penduduk Badiah. Badiah ni orang Badui. Aku tanya ke orang Badui. Kenapa Badui pada masa itu bahasanya tidak bercampur? Bahasanya hebat. Jadi kalau nak tanya tentang perkataan-perkataan yang rare-rare, yang mungkin payah nak dijumpai ataupun difahami hatta oleh orang Arab sendiri, maka mereka akan bertanya kepada orang yang fasih dengan bahasa. Orang yang fasih dengan bahasa adalah orang pedalaman. Kan? Jadi pedalaman mereka tu di padang pasir lah. Badiah ni mereka nomad, mereka berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi itu adalah orang Badui di Arab. Maka Malik bin Dinar tanya untuk memastikan apa sebenarnya maksud dhafaf ini. Maka dijawab oleh ahli Badiah, dhafaf itu maksudnya makan bersama orang ramai. Kenduri lah. Jadi Nabi kalau makan sendiri di rumah tak ada pernah ada makanan. Banyaknya Nabi akan agih-agih kepada sahabat-sahabat, khususnya macam tadi ahli Sufah, Sayyidina Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain yang susah. Nabi akan merasa sama kehidupan baginda, kesusahan dengan mereka. Kalau ada makanan, Nabi akan bagi pada mereka. Melainkan ada orang yang buat kenduri. Pada ketika itu, kenduri itu Nabi akan makan kenyang. Itu pun dalam bab makanan dibincangkan. Nabi pun akan utamakan bagi daging ke orang lain dulu. Kan kalau bahagian kambing pun Nabi akan makan bahagian kaki. Kan Nabi suka makan bahagian kaki. Tapi kadang-kadang Nabi makan juga bahagian rusuk, dan juga lain-lain lah. Itu nanti akan ada bab dia cerita khusus tentang makanan yang dimakan, lauk-lauk yang dimakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya nak gambarkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang sangat sederhana. Ada makan sikit sangat makannya, dan kalau ada kenduri baru Nabi kenyang. Begitulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ni yang dilimpahi banyak dengan nikmat-nikmat dan sebagainya, maka hendaklah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya Allah, makan tak pernah putus. Walaupun duit kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi makan tak pernah putus. Nikmat engkau ada saja ruang-ruang, engkau bagi kami makan. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa yang kita ucapkan kesyukuran kita kerana ada nikmat makanan. Wallahu alam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi esok. Bab yang ke-10 kita akan masuk cerita tentang satu perkara juga yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah di bahagian kaki, cerita tentang khuf ataupun stokin kulit yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada semua yang sempat bersama-sama kita pada pagi ini. Yang tak sempat boleh tengok ulangan, insya-Allah. Kita bertemu lagi di lain masa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.